Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Kalau dulu hari tu Abang ada cerita pasal tragedi Salmah, tapi hari ni Abang nak cerita pasal tragedi Salbiah. Memang ada lebih kuranglah ceritanya berkenaan dengan pembunuhan. Jadi kalau korang nak tahu cerita tentang tragedi Salbiah dan kisah hantu dekat Bukit Salbiah, korang tonton video Abang daripada mula sampai habis, nanti Abang ceritakan. Kalau orang Pulau Pinang memang tahu Bukit Salbiah tu memang antara bukit yang paling suspend, yang paling seram sekali. Dan dia terletak dekat Lembah Permai. Kalau tak silap abang lah. Lepas tu kalau korang tengok dekat dalam Google ataupun dekat dalam YouTube, memang dah banyak kali orang cerita pasal Bukit Salbiah ni. Tapi orang tak cerita tentang apa sebenarnya cerita di sebalik Bukit Salbiah. Tapi yang ada yang dekat dalam YouTube tu cerita tentang kisah-kisah hantu kat Bukit Salbiah. Dan kebanyakannya, bukanlah semuanya, hantu yang muncul adalah berbentuk perempuan. Perempuan tahan kereta, lepas tu perempuan melambai-lambai, lepas tu perempuan, ada sekali tu abang baca ada orang tu tengah naik motor tau, lepas naik motor ada orang bonceng kat belakang dia, yang bonceng tu dikatakan hantu Salbiah lah. Dan macam-macam lagi kisah hantu Salbiah. Ada tu pula yang abang baca, dia tengah bawa kereta dengan kawan-kawan dia, tiba-tiba dia nampak ada perempuan melambai-lambai nak tumpang. Lepas tu dia pun tak sempat nak tanya siapa nama hantu tu, terus dapat cop, hantu Salbiah. Mungkin sebab hantu tu berada dekat kawasan Bukit Salbiah, jadi memang cop teruslah hantu Salbiah. Tapi kebanyakan orang dah lupa sebenarnya cerita tentang hantu Salbiah ni. Macam mana hantu Salbiah ni boleh muncul, ramai orang yang tak tahu. Sebenarnya Bukit Salbiah tu dulu dinamakan Lembah Permai. Kawasan bukit itulah Lembah Permai. Tapi pada satu hari tahun hujung 1980, orang jumpa mayat reput dekat kawasan Gaung, dekat Lembah Permai tu. Masa tu belum dapat lagi nama Lembah Salbiah. Bukit Salbiah dinamakan Lembah Permai. Jadi orang jumpa mayat reput dekat situ. Lepas tu bila polis buat investigation, buat forensik, akhirnya diketahui perempuan yang mati dekat situ namanya Salbiah, umurnya 27 tahun. Jadi sejak daripada tu memang ramai orang nampak penampakan ataupun makhluk-makhluk yang menyerupai Salbiah tahan kereta. Tapi yang paling banyak orang jumpa, Salbiah tu bawa baby. Kau nak tahu sebab apa? Sebab waktu mayat reput tu dijumpai, sebelum tu lah, untuk mengelakkan daripada apa-apa berlaku, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah Salbiah. Seram juga kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah Salbiah. Jadi waktu mayat tu dijumpai dan bila forensik buat otopsi, rupanya Salbiah tu mati dalam keadaan mengandung. Jadi banyaklah orang jumpa baby, dia tengah mengendong baby waktu dia tahan-tahan kereta tu. Kalau abang lah ditahan macam tu dengan mengendong bayi macam tu, minta dijauhkan. Abang bukannya orang yang berani. Tengok komen-komen pun cakap badan macam ni tapi penakut. Dia tak mengenal badan. Dia kalau nak dengki tu dia dengki je. Jadi abang harap abang tak berjumpa lah dengan sosok-sosok Salbiah ni bila abang lalu dekat Bukit Salbiah. Janganlah abang harap. Okey. Jadi sebenarnya cerita macam mana munculnya hantu disebabkan oleh mayat, dan macam mana mayat Salbiah ada dekat situ. Kita balik semula pada tahun 1980. Masa tu abang kecil-kecil lah, 1980. Cerita dia macam ni. Ada seorang inspektor namanya Inspektor Sadari. Inspektor Sadari ni inspektor muda lah. Dia ni bertunang dengan seorang perempuan nama dia Rubiah. Jadi dalam proses pertunangan tu, si Inspektor Sadari ni berkenalan dengan seorang perempuan yang sangat cantik molek, namanya Salbiah. Salbiah Abdul Rahman kalau tak silap abang. Waktu tu Salbiah berumur 27 tahun. Jadi dia berkenalan dah dengan Salbiah ni. Tapi disebabkan ialah lelaki kan, lelaki ni dia ada sifat nampak perempuan cantik dia akan terpikat. Abang sebenarnya nak cakap lelaki tak puas dengan satu. Mampu abang kena kecam kan? Bukan macam tu. Lelaki dia sukakan kecantikan. Jadi bila walaupun dia ada tunang namanya Rubiah yang memang cantik, tapi bila dia nampak Salbiah,
dia rasa macam dia nak memiliki perempuan tu. Jadi dia berkawan-kawan lah. Inspektor Sedari ni kawan dengan Salbiah. Salbiah pula bila dia berkawan dengan Inspektor Sedari, pada masa tu dia tak tahu Inspektor Sedari ni sebenarnya dah bertunang. Jadi dia punyalah cintanya dengan Inspektor Sedari ni sampai hubungan tu berlanjutan menjadi sangat serius dan akhirnya mereka berkahwin tanpa nikah. Korang faham kan? Dia orang dengan kata lain terlanjur lah. Jadi bila dah terlanjur tu, mula-mula Salbiah macam menyesal tapi disebabkan kan kalau kita pernah dengar kan, kerana kasih hamba turutkan ke hamba lurutkan, hamba turutkan, kerana kasih hamba turutkan. Jadi walaupun dia tahu yang kehormatan dia dikorbankan, tapi demi kekasih yang dia sayang, dia sanggup. Tapi masa tu dia tak tahu. Yang dia tak tahu, Inspektor Sedari ni dah bertunang dengan orang. Tapi pada satu hari ada orang bagi tahu dia yang Inspektor Sedari ni bahkan mendirikan rumah tangga. Dengan kata lain, dah nak kahwin lah kan. Gaduh besar antara dia dan juga Inspektor Sedari. Barulah waktu tu Inspektor Sedari bagi tahu yang dia sebenarnya dah bertunang dengan perempuan lain. Bayangkan kalau seorang perempuan dah serahkan segala-galanya pada seorang lelaki yang dia sayang, tiba-tiba dia tahu lelaki tu pula dah bertunang, dia rasa macam tertipu gila-gila, tertipu sangat-sangat, dia rasa kecewa. Dan pada masa yang sama juga, dia dekat-dekat lah masa dia ni, pada masa yang sama juga tiba-tiba dia tahu dia berbadan dua, aka mengandung anak luar nikah lah. Sekali lagi bergaduh. Dia minta Encik Sedari, Inspektor Sedari ni ambil dia sebagai isteri. Dia tak sanggup nak bawa kandungan, nak gugur, berdosa besar kan. Dia tak sanggup nak bawa kandungan yang besar tu tanpa menikah, tanpa suami. Jadi gaduh. Akhirnya di hari pergaduhan tu, gaduhnya kat rumah Inspektor Sedari tau. Inspektor Sedari ni duduk dekat mes polis. Mes polis dekat Pulau Pinang lah. Mes tu macam asrama polis lah. Untuk inspektor dia ada asrama rumah dia. Jadi gaduh kat situ. Lepas gaduh, Inspektor Sedari pun keluarlah daripada rumah. Dia dah sakit hati lah kan. Tak tahu antara tunang dan juga cinta hati. Dua-dua dia sayang, dua-dua dia kasih. Jadi satu dah mengandung, satu belum mengandung. Sorry. Al-Fatihah. Maksudnya satu dia dah terlanjur, satu lagi memang secara yang sebetulnya lah, yang tunang secara baik-baik lah. Jadi lepas bergaduh-gaduh tu, Inspektor Sedari ni keluarlah daripada rumah. Pada waktu tu tak semena-mena berlaku satu kejadian yang tidak disangka-sangka oleh semua orang, termasuk Encik Sedari dan termasuk orang-orang dekat mahkamah. Ada orang cerita. Jadi bila Encik Sedari, Inspektor, abang tersalah cakap encik je, Inspektor, dia sebenarnya polis. Inspektor Sedari ni balik lepas dah tenang-tenang fikiran dia kan, dah tenang, dia baliklah dekat mes kepolisian dia, asrama dia lah. Dia nampak kekasih dia, iaitu Salbiah, gantung diri dekat bilik air. Dia rasa sedih yang teramat sangat, tapi pada masa yang sama dia tak tahu apa nak buat. Dia rasa macam kalau benda ni terbongkar, air muka dia akan jatuh. Mungkin dia akan dibuang kerja sebab dia adalah pegawai kerajaan kan, polis pula tu. Jadi dia ambil tindakan yang tak fikir panjang. Dia pinjam kereta dengan kawan dia turunkan mayat Salbiah, dia bawa mayat Salbiah dan kereta tu ke Lembah Permai, dan dia cempakkan mayat Salbiah dekat Lembah Permai. Tapi pada waktu tu Lembah Permai, jalan tu sunyi, tak macam sekarang. Sekarang kawasan Lembah Permai ataupun Bukit Salbiah tu penuh dengan rumah orang kaya. Tapi waktu tu memang tak ada orang. Jadi lepas dia cempakkan mayat, dia balik. Dia ingat orang tak hidup, bau busuk. Walaupun kat situ tak ada orang lalu, tapi mayat manusia kalau dibiarkan terbiar macam tu, bau busuk dia boleh menjangkau beberapa meter dan kilometer. Kalau korang tahu, bolehlah komen dekat kat bawah. Sebenarnya berapa meter tu abang tak pasti, tapi kalau tak silap abang kurang lebih daripada 1 kilometer boleh bau mayat
reput. Macam tu. Jadi dia cempakkan mayat, dia pun balik. Dia balik, tak lama lepas tu orang terbau bau bangkai dan orang pun report pada polis. Polis pun buat pencarian gunakan anjing pencarian, jumpa mayat Salbiah kat situ. Jadi bila lepas jumpa mayat Salbiah tu, polis buatlah investigation kan. Investigate, akhirnya dijumpai orang yang ada kaitan dengan kes ni adalah pakwa kepada ataupun kekasih kepada Salbiah, iaitu Inspektor Sadari. Dan akhirnya Inspektor Sadari ditangkap dan dibicarakan. Titik. Dekat itu sebenarnya yang abang cerita adalah versi yang diceritakan oleh Inspektor Sadari dalam mahkamah. Tapi cerita yang dibongkarkan sewaktu perbicaraan tu lain. Sewaktu perbicaraan tu, bila Encik Sadari cakap dia ni nampaklah Salbiah tergantung, dia rasa sedih, dia borang mayat semua. Tapi ingat, polis nak dia macam tu percaya bulat-bulat walaupun dia tu inspektor? Tak. Ada tim forensik, ada tim medical. Diorang berdasarkan daripada bedah siasat mayat Salbiah, didapati Salbiah ni mati dijerut. Okey, mungkinlah sebab Inspektor Sadari cakap dia tergantung kan dekat bilik air. Lepas tu dibuat siasatan lagi oleh pakar-pakar kimia, pakar-pakar forensik semua. Macam mana tergantung? Mayat tu boleh tergantung kan? Inspektor Sadari bagi tahu mayat tu tergantung dekat satu paku bengkok. Diorang pun pergilah ke tempat kejadian. Memang ada paku bengkok. Dan pakar-pakar ni semua, pakar-pakar forensik ni semua, yang investigator ni cuba sangkut beg pasir yang beratnya sama berat dengan Salbiah, iaitu 45 kilogram. Okay, waktu dia meninggal tu berat dia 45 kg. Bila gantung je, terus paku tu membengkok dan jatuh ke bawah. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah Salbiah tak boleh gantung diri dekat paku tu. Tak sempat gantung, kedebuk dia jatuh ke bawah. Itu dah tak logik dah. Tak logik yang kedua ialah nak pakukan paku pada alang-alang bilik air tu. Alang-alang tu macam kayu kat atas bilik air tau. Macam tu kan, kayu atas bilik air tu. Nak pakukan paku pada alang-alang bilik air tu memang bukan sikit-sikit tenaga. Sebab alang-alang yang ada dekat bilik air tu, dia punya keras, Masya Allah keras. Jadi setakat Salbiah nak naik, nak ngetuk-ngetukkan paku tu dekat alang-alang tu dengan kudrat yang dia ada, dengan keadaan waktu tu kononnya sedih, tak logik. Pertama, paku tu tak boleh menampung berat Salbiah. Yang kedua, Salbiah sendiri belum tentu boleh paku dekat alang-alang tu. Jadi, berdasarkan kepada ni semua, bukti-bukti ni, akhirnya didapati bahawa Inspektor Sadari menipu atau membohong untuk lindungi diri dia. Itulah hasil daripada perbicaraan dan saksi-saksi dan mahkamah semua. Dan akhirnya selepas 5 tahun ke 4 tahun lebih kurang macam tu, Inspektor Sadari telah dihukum gantung sampai mati. Kalau tak silap abang, tahun 1984 ataupun 1985. Kejadian tu berlaku pada November 1980. Tapi lepas perbicaraan, pengampunan, tak dapat pengampunan, macam-macam lah proses mahkamah kan. Abang tak ingat proses mahkamah? Kita ada belajar masa kat sekolah sejarah dalam sejarah ke itu dah lebih kurang. Tapi abang tak ingat sebab abang rasa macam susah gila nak faham. Jadi lepas dah perbicaraan, pengampunan pun tak dapat, akhirnya pada tahun 1985 Inspektor Sadari dihukum gantung sampai mati. Tapi mengikut ramai orang lah yang cakap, sewaktu Inspektor Sadari ni, dia ada dekat dalam sel penjara, dia pernah ditanya adakah dia yang membunuh Salbiah. Sampailah sebelum dia ke tali gantung, dia memang bersumpah bukan dia yang bunuh bukan dia yang bunuh Salbiah. Dia kata Salbiah bunuh diri. Itulah pengakuan daripada Inspektor Sadari. Ya Allah Tuhanku, kenapa lah abang tersalah? Bukan Encik Inspektor. Okay, sorry kalau abang tersasul. Inspektor Sadari memang tak mengaku yang dia bunuh Salbiah. Dia kata Salbiah bunuh diri. Dan watak utama untuk satu cerita ni, iaitu watak Encik Sadari
Encik lagi. Inspektor Sedari dan juga Salbiah, dua-duanya dah almarhum, dah meninggal. Jadi sebelum abang tamatkan, abang marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada Inspektor Sedari dan juga Salbiah, biarkan mereka sama-sama amalannya diterima dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Itulah ceritanya, punca kenapa Bukit Salbiah dapat nama Bukit Salbiah. Sebelum tu dinamakan Lembah Permai tapi ditukar kepada Bukit Salbiah. Abang tak tahu sama ada ditukar secara official ataupun ditukar atas cakap-cakap orang je. Kalau ada orang Pulau Pinang kat sini, bolehlah komen-komen supaya untuk mengelakkan daripada kekeliruan. Abang jujurlah, abang memang mungkin pernah lalu tapi tak ingat, sebab kawasan-kawasan Penang tu dia tak berapa besar sangat kan. Kalau meraya-raya agaknya terlalu lah juga. Jadi itu adalah kisahnya macam mana Bukit Salbiah dapat gelaran sebagai antara tempat yang berhantu dekat Pulau Pinang. Diorang kata sampai sekarang kalau naik kereta, terutama orang-orang yang tak biasa dekat jalan tu, memang ada orang perempuan melambai. Jadi disebabkan hari ni adalah bukan segmen cerita hantu, cerita tentang kriminal, cerita tentang pembunuhan, jadi abang tak nak kupas dia yang bab hantu tu. Lagipun tak ada orang yang bagi abang cerita hantu tentang Bukit Salbiah tu, tak ada. Tapi tak payahlah kan kita jadikan dia sebagai bukit hantu, sebab dia dah meninggal dan dia meninggal tragik sian. Perut dia ada baby, lepas tu dia meninggalkan, sama ada dibunuh atau bunuh diri, tapi tetap meninggal. Jadi itulah ceritanya tentang Bukit Salbiah. Ada yang request tapi abang lupa siapa. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.